Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal qiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang Belaga selaku moderator dan pengacara majlis kita dan penganjur utamalah, tulang belakang kepada program kita. Yang dikasihi sahib Al-Fadilah YB Ridwan Hashim hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa syafahullah, pejabat DUM Bulu Gading, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, semua yang menjayakan program kita. Dan kita tidak lupa juga kepada penyumbang lembu, kambing, ayam, dan penyumbang idea, penyumbang tenaga, dan semua yang menyumbang. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hadir menjayakan majlis daurah kita pada kali ini. Semoga semuanya sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama kita menjayakan satu program daurah perdana yang kita akan membincangkan berkenaan dengan korban dan penyembelihan. Antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang wajib kita kena bersyukur Allah, adalah Allah Ta'ala menyibukkan kita dengan perkara yang baik. Di sana ada sebahagian daripada hamba Allah disibuk dengan perkara yang buruk, disibuk dengan perkara kejahatan. Tiba-tiba Allah Ta'ala menyibukkan kita dengan perkara yang baik. Ini sebenarnya adalah nikmat. Kita kena pandang ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan beliau, hadis ini kalau dilihat secara keseluruhan, hadis ini adalah hadis hasan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khair, maghaliqa lisyarr." Sesungguhnya ada sebahagian daripada manusia adalah pintu-pintu kepada kebaikan, kunci-kunci kebaikan, dan penutup-penutup bagi kejahatan. Ada manusia di kalangan hamba Allah, mereka ini adalah kunci kepada kebaikan dan pintu kepada kejahatan. Maka golongan ini apabila ada dia, kebaikan akan tersebar, kejahatan akan tertutup. Kata Rasulullah, "Wa inna minan nas mafatiha lisyarr, maghaliqa lil khair." Ada sebahagian daripada manusia, mereka ini adalah kunci kepada kejahatan dan penutup kepada kebaikan. Kemudian pada penghujung hadis kata Rasulullah, "Fatuba liman ja'alallah mafatiha al-khair." Maka amat alangkah bertuahnya, beruntungnya bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kunci-kunci kepada kebaikan. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala jadikan kunci kebaikan ala yadaihi, melalui tangannya, maka orang ini sebenarnya orang yang cukup bertuah. Wa wailun liman ja'alallah mafatihasy syarr ala yadaihi. Maka celaka bagi mereka yang Allah Ta'ala jadikan dia saat itu kunci-kunci kepada kejahatan. Jadi ketika mana Allah Ta'ala menyibukkan kita dengan kebaikan, dengan program-program yang seperti ini, kita kena pandang ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah. Di sana ada sebahagian daripada manusia disibuk dengan kejahatan. Macam-macam pesta air lah, pesta dagoh kan, okey, pesta benda pun. Oh,
tidur pun sanggup tinggal. Ada orang begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan umat Islam kepada agamanya dengan cara yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemuda-pemuda kita dan pemudi-pemudi kita, dan memberi kesadaran, memberi taufik kepada mereka supaya mereka menyedari apa yang diperintah oleh Allah sebenarnya itu adalah kebaikan untuk dia, dan apa yang dilarang oleh Allah sebenarnya itu adalah kejahatan bagi dia. Ini sebagai mukadimah sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan yang kita akan bincang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira ni sesi kedua dalam sesi pagi tadi itu adalah sesi praktikal penyembelihan. Jadi ni kita masuk sesi teori pula. Tadi praktikal. Biasa teori dulu baru praktikal. Tak apalah. Kita balik kod sikit hari ni. Tak apa, tak ada masalah. Sebab kita dah pergi main pesta air kan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan bincang sekadar yang kita sempat, dan kita akan buka soalan. Mana-mana hak yang ingin bertanya, kita akan cuba jawab, dengar soalan dia, dan kita akan cuba jawab sekadar yang kita mampu. Bagi mereka hak yang tidak ada buku, boleh tengok pada skrin lah. Nampak kedok tak tahu. Baik. Buku ni sedikit tebal. Mungkin kalau hurah panjang lebar dah habis. Kita tempat hak yang tak perlu hurah panjang, kita dah hurah panjang. Tempat yang kita panjang, kita akan hurah panjang. Kita akan tengok sampai sempat di mana. Muka surat apa ya? Kejap, muka surat apa? Muka surat 2. Okey, muka surat 2. Bab pertama, definisi binatang korban dan pensyariatannya. Apakah yang dimaksudkan dengan binatang korban dan pensyariatan ibadat korban itu sendiri? Okey, definisi binatang korban. Okey, definisi binatang korban bakal meletak dalam kurungan al-udhiyah. Kenapa? Okey, Abu kata definisi binatang korban patah letak dalam kurungan al-udhiyah. Kerana perkataan korban mengikut istilah syarak, dia lebih umum daripada apa yang difahami oleh kita. Kita kalau kata buat korban, penyembelihan binatang tertentu yang dilakukan pada hari raya ataupun hari-hari tasyrik selepas daripada hari raya. Tetapi korban, binatang korban mengikut istilah syarak dia lebih umum. Ataupun korban tu sendiri mengikut istilah syarak lebih umum. Dia binatang korban untuk istilah syarak, binatang al-udhiyah, binatang al-hadiyu, dan semua tu boleh ada cerita dalam nota kaki. Hamba tak mau baca sebab jadi panjang. Kemudian pada muka surat 4, menurut istilah binatang korban, menurut istilah ialah binatang ternakan al-an'am. Okay, yang pertama binatang ternakan al-an'am tu binatang korban. Jadi selain daripada binatang al-an'am, kita tidak boleh buat korban. Binatang ternakan al-an'am yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau, biri-biri dan kambing. Lepas tu yang disembelih pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. 3 hari lepas raya. Hari raya hari ni, esok, lusa, tulak. 2, yang ketiganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok dalam definisi binatang korban, dia ada 3 asas. Yang pertamanya adalah binatang ternakan al-an'am. Yang keduanya disembelih pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Yang ketiganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya, kalau kita nak sembelih binatang al-an'am kita sembelih binatang tapi bukan binatang al-an'am pada hari raya. Sembelih ni, sembelih ayam, sembelih itik, sembelih hangsa, sembelih arnab, tujuan nak jamu, nak jamu. Sembelih arnab ni nak jamu. Adakah dikira korban? Tak, tidak dikira korban sebab bukan binatang al-an'am. Ataupun kita sembelih lembu. Saat ni kita sembelih lembu. Ada hari raya lagi ya. Nak makan kat lagi ya. Adakah dikira korban? Tak. Sebab bukan waktu dia. Ataupun kita sembelih lembu pada hari raya tapi tujuan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan ibadat. Tujuan nak ambil daging, nak makan lagi. Juga bukan dikira sebagai korban. Lepas tu beberapa perkara yang dapat difahami daripada definisi binatang korban. Yang pertama, maksud ibadat korban menurut istilah syarak ialah penyembelihan haiwan ternakan daripada jenis al-an'am, iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat, hamba cerita dah saat ni, kita lakah je sebab kita cerita dah saat ni.
Tujuan supaya kita nak baca lebih banyak lah. Takut kita tidak mempunyai kesempatan masa. Pensyariatan ibadat korban. Okay, mana cerita pensyariatan ibadat korban. Ibadat korban disyariatkan. Mana disyariatkan? Dituntut kepada kita mengerjakan berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah. Selain itu, para ulama juga telah bersepakat, telah ijma'. Sepakat ulama, tak ada khilaf. Itu maknanya telah bersepakat, tak ada khilaf tentang pensyariatannya. Kalau orang tanya kita, buat korban ni, ada khilaf tak? Ada kata dituntut, ada kata tidak dituntut. Ada khilaf tak? Jawapannya tak ada khilaf. Semua ulama sepakat mengatakan dituntut buat korban. Okey. Ibadat korban, dalil pensyariatannya daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah dan ijma' ulama. Okey, dalil daripada Al-Quran antaranya maksud dari antaranya, sebenarnya ada beberapa ayat Quran. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah. Okey. Ayat yang biasa kita dengarkan, fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah solat untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Ulama ketika menafsirkan ayat ini ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, tuntutan solat untuk Allah Ta'ala ini tuntutan yang umum, bukan hanya merujuk kepada solat hari raya. Sembelihlah bukan hanya khusus untuk sembelihan korban, bukan sembelih ibadah masuk belaka. Jadi kalau kita menafsirkan fasalli li rabbika wanhar dengan penafsiran yang umum, maka solat yang dilakukan pada hari raya dengan sembelihan korban masuk di bawah keumuman ayat ini. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala suruh kita solat, dan Allah Ta'ala suruh kita sembelih. Termasuk tak solat sunat hari raya? Termasuk tak sembelihan korban? Termasuk. Maka ayat ini boleh dijadikan sebagai dalil terhadap pensyariatan ibadat korban. Penafsiran yang kedua, ditafsir oleh sebagian ulama, fasalli li rabbika adalah khusus tuntutan sembahyang hari raya, wanhar adalah khusus tuntutan melaksanakan ibadat korban. Jadi untuk penafsiran yang kedua, itu jelas. Ayat ini adalah dalil kepada pensyariatan ibadat korban. Dan apa yang hamba sebut saat itu ada ditulis dalam nota kaki, tapi hamba tak baca. Okey, penjelasan kita sebut dah saat ni. Lepas tu kita pergi kepada dalil daripada As-Sunnah, muka surat 7. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahuma biyadi. Tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas putih. Rasulullah berkorban dengan 2 ekor kibas putih. Lepas tu aku melihat baginda meletakkan kakinya di atas bahagian sisi leher kedua-duanya. Tadi hamba banyak aku Ustaz Mang cari lah siapa nak melih. Sebab biasanya kalau daurah mana-mana hamba tak melih diri. Bukan hamba tak melih, tak pandai melih. Hamba boleh sikit-sikit melih. Jadi hamba khabar Ustaz Mang, penganjur kata cari orang lain melih, biar orang tak pandai melih. Hak pandai dah dak ci. Tapi Ustaz Mang kata lembu musyarat dia kata hamba kena melih. Tak apa lah, kita melih lah. Belanda bawah kita melih lah. Baik. Jadi lepas tu kambing ni nak suruh orang lain kot melih. Lepas tu dia kata nak suruh hamba melih seorang. Dia melih seorang ke kambing. Hamba melih seorang je kambing yang tadi kan. Lepas tu masa hamba melih tadi hamba tok kaki. Lepas tu ada sebahagian daripada hak hati, boleh ke tok kaki gitu, jijak kaki gitu? Ada orang tanya, boleh tak jijak kaki gitu? Okey, boleh ke tak? Jawapannya boleh. Kerana benda Rasul pernah buat tak? Rasul pernah buat. Tengok, Rasul buat wadi'an qadamahu. Rasul letak qadam. Qadam ada tapak kaki dia. Itu makna qadam. Ala sifahihima, di atas sisi tengkok dia. Di atas untuk mengelak daripada dia bergerak. Cuma hak yang hamba buat saat ni tu, hamba boleh sikit-sikit lah, tapi jangan tiru buat lagu tu kalau orang tak pandai. Dok makan kambing parok. Dok makan kambing sebab silap kerak, orang surat kok kerak lain jadi. Dok kambing duk lepo. Takut kena pisah pula pasal sekali orang hak yang pandai tak apalah. Hak dah pandai. Jadi hak tu orang minta tolong tunjuk. Orang kata tu Ustaz melih seorang kali ni. Tu membelih seorang tau. Bukan apa makan pom. Makan jack Ustaz ni. Dak bukan. Sebab dak tunjuk ilmu. Baik, bagi tu cara dia lah.
Jadi kalau orang tanya boleh dah letak, sebab kalau ambil gambar tu atau dalam Facebook tu ada orang komen, oh, tok kaki pun. Tak tahu kalau benda. Tok kaki, marah tok kaki. Makanan gitu tok kaki gitu je. Padahal dia makan makanan Cina tak tahu, Cina buat gana tak tahu. Baik. Bukan semua. Sebahagian. Sebahagian. Sebab kita tengok dalam orang buat makanan ngejejok dengan kaki pun semua sekali tu. Baik. Bukan semua, kita tak kata semua, kita kata segelintir. Jadi ada masalah pun letak. Bukan kita nyek dia. Tak, maksudnya kita boleh gerak aje. Hak yang tak boleh jejok nak pergi mapu. Jek juga tu baru tak boleh. Ni Rasul buat dah Tengok, wadi'an qadamahu ada sifahihima. Rasul sallallahu alaihi wasallam meletak kedua-duanya, meletakkan kaki di atas bahagian sisi leher keduanya dan menyebut nama Allah serta bertakbir. Rasul sebut nama Allah, bismillah, wallahu akbar. Tapi hak ni untuk korban. Manakala sembelihan biasa tidak sunat takbir. Sembelihan biasa sunat baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu sunat pula selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi mai orang ramai, pakar dah tengok, tak ingat belaka nak baca macam tak ingat. Pakar ambil wajib-wajib je. Dia baca bismillah, hukum disunat mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, baik. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi li yudhiya bihi fa qala laha ya Aisyah halummil mudya thumma qala ishhadhiha bihajar fa fa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al-kabsha fa adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahha bihi. Maksudnya Rasulullah menyuruh agar dibawakan seekor kibas bertanduk yang memiliki warna hitam pada kaki, perut dan sekitar mata. Mata dia ada warna hitam, tubuh warna putih, mata hitam, lepas tu kaki ada hitam, perut ada hitam sikit. Baik. Maka dibawakan haiwan itu kepadanya untuk dijadikan korban. Rasulullah nak buat korban Baginda berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, Aisyah isteri Rasulullah, berikan kepadaku pisau. Lalu baginda bersabda, asahkannya dengan batu. Rasulullah suruh Aisyah asah pisau dengan batu. Maka dia pun mengasahnya, Aisyah pun asah. Kemudian baginda mengambil pisau, baginda memegang kibas tersebut dan membaringkan atas lambung dia. Maksud baringkan atas lambung dia. Ni lambung masa kita berbuah saat ni tu bahagian atas lambung. Jadi Rasul suruh Aisyah olah pisau, lepas tu Rasul kata asah dia pisau. Jadi Aisyah pandai asah pisau. Tapi kalau bini kita suruh asah pisau, meleh kau tupu, balik mata tu. Bukan semua orang pandai asah pisau. Betul tak gitu kan? Betul tak? Bukan nak kata kau orang puang, tapi memang gitulah. Jadi untuk pisau siang bawang tak apalah, untuk pisau meleh, tolong asah pisau kau teruk tupu. Bukan orang puang je, orang lelaki pun sama. Hamba dulu tak pandai asah pisau, orang suruh pergi meleh, kita pun orang siap pisau. Jadi kita nak tahu pisau tajam pun tak tahu. Jadi sampai masa nak meleh, kita pun cari pisau nak meleh, tak tahu tajam ke dok. Jadi kalau nak meleh, kita akan suruh rasah dulu. Lepas tu kita dah, lepas suruh rasah, kita tahu kan ni tajam ke dok. Tak belajar langsung. Tak cara langsung. Ni cerita lama lah. Dan kadang-kadang meleh 2-3 ekor, wah, tupu tapi boleh elok lagi. Jadi situ terdetik dalam hati, aku nak belajar kan ni asah pisau. Mula-mula asah pisau kita beli hak tajam jadi kau tupu. Kata pelik kan ni nak asah hak sebenarnya. Baik. Sama kot lagu mana cara nak tu. Kata mu belajar diri je. Bukan belajar dengan orang dah, belajar diri je. Tanya-tanya gitu orang. Tak ada khusus-khusus dia. Kita reka-reka diri. Besi ni kena buat gini, besi gini. Boleh nak sembelih tu. Pisau sembelih lembu tu hamba asah diri tu. Baik. Boleh bodoh sembelih yang ada masalah dah balik mata lah ni. Baik. Dah boleh tak nak suruh hamba asah pisau? Hak tu kena tanya Ustaz Mang. Kalau Ustaz Mang kata boleh, boleh hawi ke dia. Sebab gini, ada beberapa tahun lepas video orang korban tengok satu program ni kampung sekali. Lepas tu Ustaz Mang ajak minum air. Lepas tu Ustaz Mang pun cakap abad ni ada kok pisau tu program ni siang pula. Kata gini Ustaz Mang kampung mana tupu-tupu tukang balik hak hamba tolong asah. Free je, tak payah bayar. Ustaz Mang pun dia retak dalam Facebook tak sekarang. Banyak pisau orang kata. Kita banyak kerja pula. Banyak orang atau pisau. Jadi kita buat kejap aja kita buat. Hak atau pisau, hak molek-molek pun ada.
hok jeng pun ada, hok hacur dah pun ada. Suruh tolong beki, kita boleh beki je. Tapi kalau sikit-sikit boleh, kalau banyak-banyak curah lain tanya Ustaz Mang, kawan-kawan dia ramai tokai-tokai besar, suruh dia tokai-tokai besar sibuk dengan ngasa besar tahun ni. Kau boleh tanya Ustaz Mang. Jangan tokai apa? Ambil mahal tahun ni. Tanya orang. Okey. Jadi asahkan dengan batu, maka dia pun mengasahnya. Kemudian baginda mengambil pisau, baginda memegang kibas tersebut dan membaringkan. Rasul baring tak kibas? Maka kata ulama, kibas biri-biri kambing sunat kita baringkan. Sebab dia sunat baring, sebab mengikut perbuatan Rasulullah. Sunat terbaring. Dan lembu dengan kambing, lembu dengan kerbau, tak ada dalil yang jelas lagu mana Rasul buat. Maka kata ulama, lembu dengan kerbau dikiaskan dengan kambing dan kibas. Dikiaskan. Jadi apabila dikiaskan, maka sunat juga perebah. Okey, perebah di atas lambungnya. Lalu menyembelihnya dan berkata, Rasul perebah di atas lambung, Rasul melih. Okey, soalannya Rasul melih berapa orang? Berdasarkan kepada zahir hadis ini, Rasul melih seorang. Tapi ada riwayat yang lain, ada Rasul melih, ada orang tolong, ada. Tapi berdasarkan kepada zahir hadis ini, Rasul melih seorang. Dia biri, jenis biri, dia lebih mudah melih seorang berbanding dengan kambing. Biri, dia lebih mudah melih seorang berbanding kambing. Sebab apabila kita perebah biri tu, dia jadi tunduk dah. Dia tunduk dah. Maksudnya lawang mana biri. Biri. Kalau kambing tau, tadi kita melih kambing bukan biri yang itu kau, kambing tu. Dia buat apa kau boleh melih seorang? Ya gini. Di masa kita perebah tu, kalau kita balik sikit kepala dia tu jadi bengong. Jadi bengong. Tapi bisa kena tajam lah. Bisa tupu, dak makan kambing tu, melih seorang. Baik, nasallallahu salamata wal afiyah. Okey, baik. Kemudian lalu menyembelihnya dan berkata dengan nama Allah, ya Allah, terimalah daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ini dalil kepada pensyariatan ibadat korban. Hadis yang berikutnya daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma adha ila al-baqi' fa shalla rak'atain thumma aqbala alaina biwajhihi wa qala inna awwala nusukina fi yawmina hadha an nabda'a bis-salah ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya Aidil Adha ke kawasan Baqi'. Di Baqi' itu ada perkuburan, Rasul keluar ke kawasan Baqi', dekat dengan perkuburan itulah Rasul keluar. Sebab apa? Sebab Rasulullah kalau buat solat hari raya, Rasul akan buat di padang, Rasul doa di masjid. Kerana masjid tidak dapat menampung ramai ahli jemaah, orang lelaki mari, orang puang mari, maka Rasulullah buat di padang. Lepas daripada, lalu baginda mendirikan solat 2 rakaat, solat sunat raya. Setelah selesai, baginda berpaling kepada kami dengan wajah baginda. Lepas selesai, Rasul pun berhadap kepada sahabat, lalu bersabda, sesungguhnya ibadat pertama yang kita lakukan pada hari ini ialah kita mulakan dengan solat. Pertama sekali hari ini kita solat. Kemudian kita pulang dan menyembelih haiwan korban. Balik rumah pakat menyembelih haiwan korban. Sesiapa yang melakukannya seperti itu, maka dia telah menepati sunnah kami. Solat, sembelih haiwan korban pas solat, itu bertepatan dengan sunnah kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum itu, dah nak bayang lagi, bahan dah, perebah dah lembu, lapar sangat pagi itu, melih dah lembu. Baik, maka kata Rasul, maka ia hanyalah sembelihan biasa yang dia telah menyegerakan untuk keluarganya, bukan dikira sebagai ibadat korban. Ia tidak termasuk dalam ibadat korban sedikit pun. Dah kira korban kalau melih awal. Dah ada benda lagi melih dah warna awal, panas dah ni kalau lewat-lewat payah nak siap panas. Melih awal dah jadi korban. Korban yang ada waktu dia. Okey, baik. Kemudian lepas daripada tu, lalu bangun seorang lelaki dan berkata, ada seorang lelaki bangun, sahabat Rasul bangun. Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum solat dan aku mempunyai seekor kambing muda yang belum cukup usia. Rasulullah, melih dah tak ada belum solat. Tak jadi ya korban, melih dah. Itu adalah daging yang dihidangkan kepada keluarga. Lepas tu kata Rasulullah, hamba ada seekor lagi kambing muda. Kambing muda ni kambing jaza'ah. Jaza'ah ni ulama mazhab Imam Syafi'i kata umur dia setahun. Tu jaza'ah kambing. Tapi kambing muda apa ni lebih baik daripada musinnah, lebih baik daripada kambing umur 2 tahun. Hamba ada jaza'ah umur setahun, tapi lebih baik daripada 2 tahun. Maksudnya lebih baik, lebih besar. Lebih besar. Mungkin kambing ni kambing yang dimanjakan sebab dia main kat rumah, makan sedap, makan cukup. Jadi dia cepat besar.
berbanding dengan kambing lain. Kambing hamba ni baru jaza'ah umur dia setahun, tapi lebih baik daripada musinnah. Boleh tak hamba nak korban dengan kambing tersebut? Baik. Baginda bersabda, sembelihlah ia. Okey, boleh. Untuk awak boleh sembelih. Walaupun muda, tapi ia tidak mencukupi bagi sesiapa pun selepas engkau. Untuk orang lain tak boleh. Untuk orang lain mesti kena mencapai usia musinnah. Untuk awak je. Maksudnya hukum ini khusus untuk sahabat tersebut. Okey. Jadi juga ni di antara hadis yang menjadi dalil kepada pensyariatan ibadat korban. Okey, bab kedua, hukum melaksanakan ibadat korban. Nanti kita akan berhenti, Ustaz Aman kata pukul 11 kita berhenti. Jadi pukul 10.50 berbaki 10 minit kita akan buka sesi soal jawab. Jadi setiap sesi kita akan buka soal jawab. Sebab banyak soalan. Lepas daripada melih tadi macam-macam soalan ada. Hamba duk basuh darah pun ada lagi soalan. Terlalu banyak soalan. Okey, jadi kita buka soalan. Okey, baik. Hukum melaksanakan ibadat korban. Apakah hukum melaksanakan ibadat korban? Hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunat muakkad. Okey, kita ada benda sunat muakkad. Apa ada sunat? Suatu yang ditutup, tetapi tuntutan ini bukanlah tuntutan yang putus. Benda ni ditutup, tapi bukanlah tuntutan putus. Maksudnya bukan tuntutan putus. Kalau awak buat dapat pahala, kalau awak dah buat tak dosa pun. Okey, maksud tu maknanya tuntutan tidak putus. Macam contoh kita kata solat sunat rawatib. Sebelum solat fardu zuhur, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Lepas fardu zuhur, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Itu sunat muakkad. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dosa. Dosa pula. Tak dapat pahala kalau kita tak buat. Tapi sunat muakkad. Apa nama muakkad? Yang kuat tuntutan dia. Dia ada sunat tidak kuat tuntutan. Memang dituntut tapi tidak kuat tuntutan. Ada sunat kuat tuntutan. Dapat apa jadi kuat tuntutan? Yang pertama, ibadat korban adalah ibadat yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah. Setiap tahun Rasul buat. Setiap tahun. Ibadat yang dilazimi. Rasul mulazamah buat semua. Satu. Yang keduanya, di sana ada amaran daripada Rasul. Sebagaimana YB kita ada baca hadis. Kata Rasulullah, man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Hadis ni berlaku khilaf di kalangan ulama hadis, adakah hadis dhaif atau hadis hasan. Sebagian ulama hadis kata hadis dhaif. Tapi tak apalah. Jadi di sana ada hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah, orang yang ada kemampuan, walam yudahi, dia dah buat korban, fala yaqrabanna musallana, jangan menghampiri tempat solat kami. Kalau cakap kita mudah, Jazman, awak ada kemampuan ke tak? Jazman kata ada kemampuan. Awak buat korban tak? Dah buat korban. Jangan mari sejik Balik. Aku dah cakap mudah. Faham tak? Sesiapa yang ada kemampuan tetapi dia tidak melaksanakan ibadat korban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Baik. Sebab itulah ulama fiqh katakan, sebab yang pertama Rasul buat semua, yang keduanya ada larangan tidak buat bagi mereka yang ada kemampuan. Okey, baik. Kemudian ibadat korban yang disunatkan ini, sebelum daripada kita baca pembahagian sunat terbagi kepada dua, kita cerita dulu dalil ibadat korban tu sunat. Mana dalil korban sunat? Sebab di sana ada pandangan ulama fiqh kata wajib. Ada ulama fiqh kata orang yang mampu buat korban, kalau tak buat korban dosa dia. Tapi itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Hanafi. Majoriti ulama fiqh termasuk mazhab Imam Syafi'i yang diamalkan di tempat kita, melaksanakan ibadat korban bukanlah wajib, bahkan hukum dia adalah sunat. Okey, dalil ibadat korban tu sunat daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu baca terjemahan selalu, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah, masuk dah 1 Zulhijjah, dan salah seorang daripada kamu ingin melaksanakan ibadat korban, maka hendaklah dia menahan diri daripada memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ummu Salamah kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 1 Zulhijjah sedangkan seorang di kalangan kamu nak buat korban, berkeinginan buat korban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Oh, kalau begitu difahami daripada hadis ini bahawasanya ibadat korban bukanlah wajib. Sebab Rasul kata ingin melaksanakan ibadat korban, ibadat yang diserahkan kepada keinginan kita, ibadat itu bukan wajib.
Kalau ibadat wajib, tak serah kepada keinginan kita. Semayang fardu 5 waktu, awak nak semayang ke, awak tak mau semayang, awak kena semayang. Kalau ibadat diserahkan kepada keinginan seseorang, maka ibadat itu adalah bukan wajib. Cara memahami dalil, perkataan ingin melaksanakan ibadat korban memberi maksud bahawa ibadat korban itu diserahkan kepada keinginan seseorang, maka menunjukkan sebagai pilihan dan bukan kewajipan. Lepas tu kita mari asar yang kedua daripada Hudzaifah bin Asid. Hadisnya hadis mauquf, perbuatan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, laqad ra'aitu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudhhiyani an ahlihima khasyata an yustanna bihima. Sesungguhnya aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar tidak melakukan ibadat korban bagi pihak ahli keluarga mereka. Setahun tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tak buat korban. Atas alasan dia, atas alasan untuk mengelak daripada orang beriktikad ibadat korban itu wajib. Sebab mengikut mazhab Abdullah bin Umar, mengikut mazhab Abu Bakar dan Umar, ibadat korban hukum dia sunat. Sebab di kalangan sahabat berlaku khilaf, adakah ibadat korban wajib ataupun sunat. Jadi sahabat sendiri berlaku khilaf, wajib ke sunat ibadat korban. Mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, ibadat korban bukan wajib, bukan sunat. Setahun tu tidak buat korban, supaya orang ramai tidak menganggap korban itu adalah wajib. Itu maksud. Kerana bimbang akan dijadikan ikutan dengan keduanya. Maksudnya bimbang akan dijadikan ikutan dengan keduanya, letak dalam kurungan maksud dia. Dan maksud ini disebut oleh sebahagian daripada kita yang mensyarahkan hadis ini. Maksudnya orang ramai menganggap wajib ibadat korban. Cara memahami hadis ini dapat difahami bahawa ibadat korban bukan wajib kerana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah meninggalkannya sedangkan mereka mampu. Mereka sengaja tidak melakukannya bagi pihak keluarga untuk mengelakkan orang ramai menyangka ianya wajib, seperti yang difahami oleh Hudzaifah bin Asid radhiyallahu taala anhu. Okey, baik. Kemudian ibadat korban hak yang hukum sunat dia terbagi kepada dua. Abu buat kesimpulan dulu baru kita baca. Yang pertamanya dipanggil sunat ain. Yang keduanya sunat kifayah. Sunat ain maksudnya sunat ain iaitu ibadat korban disunatkan secara peribadi ke atas individu yang tidak mempunyai keluarga. Contoh kita kata contoh. Ni nama dia Faris. Faris ni bini tak ada lagi, anak tak ada lagi, tak ada keluarga. Seorang-seorang aja dia. Orang suruh nikah tak mau nikah. Ni kita buat contoh je. Lepas tu pitih dia ada. Jadi mampu tak? Mampu. Maka korban untuk diri dia adalah sunat ain. Baik. Kemudian sunat kifayah bagi sebuah keluarga. Jazman. Jazman ni yang berkenal dia tu, sebut nama dia 2 kali kan. Dia ada bini dah, dia ada anak bini, ada keluarga dah. Contoh je. Mang ajar sebab lagi. Dia kawan Ustaz Mang kau. Jadi dia ada anak, ada bini apa semua sekali, ada keluarga. Dan keluarga dia mampu dah buat korban. Bini dia mampu, anak-anak dia pun mampu, hak yang duduk satu rumah dengan dia. Baik. Maka tuntutan melaksanakan ibadat korban adalah tuntutan sunat kifayah dengan maksud salah seorang daripada satu keluarga buat korban, dah. Itu maksud sunat kifayah bagi sebuah keluarga, iaitu sunat yang memadai dilakukan oleh seorang dalam sebuah keluarga. Jadi kalau ahli keluarga yang berbaki tak buat korban, tidaklah mereka itu terjatuh dalam perkara makruh. Baik. Tapi kalau pakat buat, tetap dapat ganjaran pahala ibadat korban. Sebagaimana solat jenazah, fardu kifayah, wajib kena buat, tapi fardu kifayah bukan setiap seorang. Kalau buat 2-3 orang je sembahyang, selesai dah. Gugur dah kewajipan untuk orang kampung tu. Kalau dah buat belaka, dosa belaka. Tapi korban bukan wajib. Korban sunat ni kita cerita contoh fardu kifayah. Tapi orang kampung tu pakat mayang belaka di atas jenazah, maka dapat pahala belaka kan? Okey. Hukum meninggalkan ibadat korban bagi orang yang mampu. Kalau orang tu mampu, dia dah buat korban, hukum dia benda makruh, tidak melaksanakan ibadat korban. Dimakruhkan ni. Makruh ni adalah benda yang tidak disukai oleh syarak, akan tetapi tidaklah sampai berdosa. Itu makna makruh. Tak dosa, tapi tak comel lah. Baik. Dia kata biar makruh pun hak lain baru lagi aku dah buat hak haram. Tak gitu. Jangan pakai pukul lagu tu. Itu tak kena. Itu tak kena. Jangan pukul gitu. Baik. Makruh
tidak melaksanakan ibadat korban bagi individu yang berkemampuan serta dituntut ke atasnya melaksanakannya sebagai tuntutan sunat ain. Orang ni berkemampuan, tuntutan kepada sunat ain sebab dia tak ada keluarga. Maka kalau dia tak buat, makruh. Kalau orang yang ada keluarga, kalau dia tak buat tapi ada ahli keluarga dia buat, tak ada masalah. Sebab tuntutan adalah sunat kifayah. Okey, baik. Adapun bagi sebuah keluarga yang berkemampuan, jika ada salah seorang daripada ahli keluarga telah melaksanakan ibadat korban, maka gugurlah tuntutan tersebut ke atas ahli keluarga yang lain. Oleh itu, ahli keluarga yang lain tidak terjatuh dalam hukum makruh sekiranya tidak berkorban. Namun pahala ibadat korban hanya dapat kepada orang yang melaksanakannya. Orang yang buat dapat korban, pahala korban. Orang yang tak buat dapat makan daging je lah. Kalau orang buat korban wali rumah, jadi pemurah terlajak dak wali sikit je habis tekah orang. Tak boleh makan hanggak daging, kena basuh darah je baju. Kena darah baju. Dah banyak dah ajung ni, bini kena basuh darah. Mana daging bang? Tak ada bagi korang Melaka dah. Hanya ke bini dia. Baik. Sekiranya tiada seorang pun dalam kalangan ahli keluarga yang mampu itu melaksanakan ibadat korban, maka seluruh mereka telah meninggalkan sunat kifayah dan kesemua mereka terjatuh dalam hukum makruh. Okey. Muka surat 18. Nota kaki tu hamba tak baca lah. Nota kaki bagi orang yang sahabat-sahabat para asatidah yang nak mengajar tu boleh baca lah nota-nota kaki yang hamba ada tulis. Tadi kita kata sebuah keluarga kan, dan maksud sebuah keluarga tu kan dia. Okey. Tadi kita kata sunat kifayah bagi mereka yang memiliki keluarga ataupun bagi ahli satu rumah. Ya, setengah kitab dia sebut ahlu bait, ahli bagi satu rumah. Okey, apakah ukuran bagi yang ataupun apakah yang dimaksudkan ahli bagi satu rumah? Jawapannya, dalam menetapkan ahli bagi satu rumah, ulama berbeza pandangan. Pandangan yang pertama adalah mereka yang berkumpul di bawah satu nafkah yang wajib. Okey, hamba sebagai tok lelaki, hamba wajib kena bagi nafkah kepada bini hamba. Lepas tu hamba wajib kena bagi nafkah kepada anak-anak hamba yang masih lagi tidak balik, ataupun kalau sekiranya hamba ada anak balik tapi tidak mampu untuk bekerja sebab sakit dan seumpamanya, wajib bagi nafkah. Ataupun kalau hamba ada ibu bapa yang tak orang nak kerja dah, tak ada orang yang lain bagi nafkah harta, tak ada, maka wajib hamba bagi nafkah. Maka tu dikira benda mereka yang berkumpul di bawah satu pemberi nafkah yang wajib. Okey, ini pandangan yang pertama. Jadi kalau hamba buat korban, maka orang lain gugur dah tuntutan. Ataupun ahli keluarga itulah. Mana-mana hak yang buat korban, maka bini yang buat korban, maka gugur tuntutan. Kita yang pertama. Yang keduanya, ada juga pandangan sebagian ulama dikatakan mereka yang berkumpul di bawah satu pemberi nafkah walaupun memberi nafkah secara sukarela, bukan wajib. Contoh, kita ada anak-anak besar dah. Anak umur 18, 19, 20, 25. Tapi duduk dengan kita belaka, makan kita tanggung belaka. Tapi tak wajib dah sebenarnya kita bagi nafkah. Tak wajib dah. Tapi dah anak kita takkan tak mau bagi nafkah, kita bagi nafkah. Tapi kita bagi nafkah saat itu adakah wajib? Tak. Sunat. Jelas tak? Jadi kalau anak kita hak umur 25, hak yang duduk dengan kita buat korban, kita nak buat apa tak apa dah. Okey, itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga adalah pandangan yang ketiga, mereka kaum kerabat lelaki dan perempuan yang tinggal bersama dalam satu rumah. Sekalipun nafkah mereka ditanggung oleh orang yang berbeza. Okey, kita ada satu rumah besar, keluarga besar kita. Ni bilik anak sulung, ni bilik. Berarti ada keluarga dia. Bini dengan anak sulung dia hak yang tanggung. Bini dengan anak nombor 2 dia tanggung, anak-anak dia tanggung, tapi duk rumah kita belaka. Contoh, rumah kita besar. Okey, ada juga pandangan ulama kata lagu mana? Itu dikira satu keluarga, satu ahli rumah. Andai kata salah seorang hak yang buat, gugur dah tuntutan daripada pihak yang lain. Dan ada juga pandangan yang kata asal duduk satu rumah walaupun tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Kita sewa satu rumah dengan geng-geng kita kerja, 10 orang duduk situ. Dah ada anak beranak. Pak lain, mak lain. Kulit pun tak sama. Hak tu gelap warna putih, hidung pun tak sama. Adik-beradik warna. Contoh kita kata kan. Ada juga pandangan sebagian ulama kata gitu. Jadi andai kata salah seorang daripada ahli rumah tersebut buat korban, maka gugurlah tuntutan daripada ahli keluarga yang lain. Maksudnya ada khilaf di kalangan ulama tentang perkara ini. Pandangan mu'tamad, pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, maksud ahli rumah hak yang gugur
Sunat kifayah bila salah seorang buat adalah mereka yang berkumpul ataupun mereka yang berkumpul di bawah satu orang yang memberi nafkah, dan nafkah itu ada nafkah yang wajib. Pandangan yang kedua mengatakan nafkah itu nafkah yang sunat. Okey. Kemudian perhatian tambahan. Ibadat korban merupakan tuntutan yang berulang setiap tahun bagi mereka yang berkemampuan, dan bukannya tuntutan sekali seumur hidup. Orang yang berkemampuan, maka tuntutan ibadat korban berulang setiap tahun. Ia bukan sekali seumur hidup, bukan. Dah lama hamba tengok demo lama dah buat korban tau. Oh ya, hamba memang lama dah buat korban. Sebab 10 tahun lepas buat dah. Dah awak tak mampu? Mampu, apa tak mampu? Lebih daripada mampu lagi. Kalau orang buat boleh, orang buat seekor, apa puluh ekor boleh. Piti banyak tak habis piti. Dah apa dah buat korbannya? Sebab saya buat dah 10 tahun lepas. Cukup lah, sekali cukup lah. Wih, kau lain pula. Tak. Ibadat korban adalah ibadat yang berulang tuntutannya setiap tahun bagi mereka yang berkemampuan. Baik. Kenapa ulama fiqh kata ibadat korban adalah ibadat yang tuntutannya berulang setiap tahun? Alasan yang pertama adalah di sana ada hadis. Nanti hadis kita akan baca lepas daripada ni. Rasulullah khabar lagu mana kepada para sahabat? Okey, kita baca lalu hadis. Hadis daripada muka surat 19. Ada yang bersebut hadis daripada Mikhnaf bin Sulaim. Kata Mikhnaf bin Sulaim, kami berdiri bersama Rasulullah di Arafah. Lalu baginda berkata, wahai manusia, Rasul berkhutbah kepada orang ramai sahabat dia, sesungguhnya atas setiap ahli rumah pada setiap tahun ibadat korban. Atas setiap ahli rumah, atas setiap ahli rumah pada setiap tahun. Nampak tak? Pada setiap tahun ibadat korban. Patut ibadat atirah. Cuma ibadat atirah ada tulis apakah maksud atirah, boleh baca lepas daripada ni, baca sendiri. Cuma kita tidak bacalah. Cuma ni hadisnya. Hadisnya Rasulullah khabar setiap ahli rumah kena korban setiap tahun. Satu. Yang keduanya, ibadat korban ini adalah ibadat yang terikat dengan waktu. Tak gitu? Terikat dengan waktu hari raya. Ibadat yang terikat dengan waktu dan waktu dia berulang setiap tahun, maka berulang juga tuntutan. Ibadat yang terikat dengan waktu dan waktu dia berulang, maka juga tuntutan dia berulang. Okey, baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut hamba buat perbincangan berkenaan dengan kesilapan kecil yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat yang mampu berkorban. Dan dalam buku ni kadang-kadang hak yang hamba tulis perhatian penting, catatan sebenarnya adalah permasalahan-permasalahan hak yang berlaku dalam masyarakat. Hamba tulis kesilapan kecil yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat yang mampu berkorban. Tapi maksud dia kesilapan kecil, kesilapan ni menjatuhkan ke dalam hukum makruh, bukan haram. Kesilapan kecil ni bukan haram pun, makruh, tapi tetap kesilapan, tetap kekeliruan. Tu kena faham balik mentok tu pula. Kesilapan yang menjatuhkan ke dalam hukum makruh, bukan haram. Okey, antara kekeliruan yang berlaku kepada sebahagian masyarakat ialah anggapan bahawa pelaksanaan ibadat korban pada tahun-tahun sebelumnya telah memadai, sehingga mereka sendiri dan salah seorang daripada ahli keluarga mereka tidak lagi melaksanakannya walaupun berkemampuan, sedangkan ibadat korban merupakan tuntutan yang disyariatkan secara berulang pada setiap tahun bagi mereka yang memenuhi syarat kemampuan. Ini kesilapan kecil lah. Jadi ada orang bukan tak berkemampuan tapi tak buat. Hak yang malas buat ibadat tu malah kita ambil kira dah. Hak dak bukan korban semayang pun tak semayang tu kita ambil kira dah. Hak ni hak yang jaga ibadat tapi silap faham. Dia seumur hidup sekali baca ke wajib haji, seumur hidup sekali. Dak. Ibadat korban sunat dibuat setiap tahun bagi orang yang berkemampuan. Kalau sekiranya dia tidak berkemampuan, itu bab lain lah. Okey. Yang keduanya, antara kekeliruan yang wujud dalam kalangan masyarakat ialah anggapan bahawa memadai dengan memberi seekor lembu kepada golongan yang kurang berkemampuan supaya golongan tersebut dapat melaksanakan ibadat korban, sedangkan individu yang memberi itu atau salah seorang daripada ahli keluarganya sendiri tidak menunaikan ibadat korban. Tadi dalam tengah lepas medah tu ada orang tanya,
Kata ustaz boleh tak kita buat solat modah korban? Sekolah lembu tadi baru aku tanya. Lepas tu dia kata, ingat tahun ni kita nak beli lembu, kita nak uji orang fakir miskin yang pula buat korban. Dia kata gitu, boleh ke tak? Tak ada orang tanya, dia kata jawapan tu ada tulis dalam buku ni. Okey. Ni di antara kekeliruan. Kita tengok comel dah, comel gua ni. Oh dia bagus dia. Siapa dia sanggup dah buat korban tahun ni untuk mendahulukan orang fakir miskin. Comel kita tengok. Dia dah buat solat modah kan tiap-tiap tahun. Jadi tahun ni hamba nak cari lembu seekor, hamba nak uji kepada fakir miskin supaya fakir miskin buat korban. Hamba tak pernah buat sebab buat solat modah. Kita tengok comel. Tapi ada kesilapan kecil. Tapi kesilapan ni tidaklah sampai kepada haram. Mana kesilapan kecil? Yang pertama, hamba ringkaskan. Yang pertama sekali adalah ibadat korban adalah ibadat. Apabila orang tu mampu dituntut kepada dia, tiba-tiba dia dah buat, disuruh orang lain buat, sekedar benda tu dituntut kepada dia, maka dia jatuh dalam perkara makruh. Dalam kaedah fiqh ada disebut al-itharu fil qurabi makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, hukum dia adalah makruh. Kan awak dituntut apa, awak tak mau buat macam awak dah suka pula ibadat korban ni. Satu. Yang keduanya, awak berkemampuan, awak tidak buat korban, maka hukum dia adalah makruh. Itu apa kata dia? Ada kesilapan kecil. Tindakan seperti ini sebenarnya kurang tepat. Bukan kata salah. Sebab benda kurang tepat, berlaku sedikit kekeliruan, ada kesilapan sikit tak dosa. Tapi silap ni. Kerana seseorang yang berkemampuan dituntut melaksanakan ibadat korban sebagai amalan taqarrub. Bahasa Arab taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, sedangkan mengutamakan orang lain dalam ibadat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya adalah makruh. Maka berdatangkan dalam kaedah fiqh di bawah al-itharu fil qurabi makruh. Malahan meninggalkan ibadat korban padahal mampu melaksanakannya, hukumnya juga adalah makruh. Baik. Patut hamba buat cadangan pendekatan terbaik. Ginilah kalau nak buat juga, hamba bagi cadangan. Cadangan gini. Cara yang lebih baik dan selamat daripada terjatuh dalam perkara makruh ialah individu berkenaan mengambil sekurang-kurangnya satu bahagian untuk ibadat korban dirinya sendiri. Iblis seekor lembu, awak ambil 1/7. 6/7 lagi awak bagi kepada fakir miskin. Tu. Manakala bahagian lain diberikan kepada golongan miskin agar mereka turut dapat berkorban. Ini cadangan hamba. Ataupun cadangan kedua gini, kaedah lain ialah dia menyembelih korban atas namanya sendiri. Awak buat korban atas nama awak. Seekor lembu, awak bukan awak bagi pada fakir miskin. Dah nak kat orang fakir miskin rasa pahala ibadat korban, ada cara. Dah gana cara dia, serta berniat berkongsi pahala ibadat tersebut dengan golongan miskin. Ibadat korban adalah ibadat yang boleh kita berkongsi pahala dengan orang lain. Ibadat korban adalah ibadat yang boleh kita berkongsi pahala dengan orang lain. Rasulullah ketika dibuat korban, ada dalam hadis, ini adalah korban daripada Muhammad dan daripada umat Muhammad. Maksud berkongsi pahala. Jadi ibadat korban boleh berkongsi pahala. Lepas tu nanti dibeli daging, awak sedekah belaka kepada fakir miskin. Itu di antara cara untuk mengelak jatuh ke dalam perkara makruh mengikut pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dak buat gitu pun dak dosa. Kita banyak dak dosa tapi dak tepat mana baik. Kemudian isu yang ketiga, segelintir masyarakat mencadangkan agar ibadat korban digantikan dengan pemberian wang tunai kerana dianggap lebih sesuai dengan maqasid syariah dan lebih bermanfaat kepada golongan memerlukan. Dikata kita buat korban daging bagi kepada fakir miskin. Kadang-kadang fakir miskin tak boleh makan daging, bahan gaul. Fakir miskin kena gaul. Dia gaul ni dalam bahasa Arab antara nama dia ada beberapa nama, penyakit gaul. Antara nama gaul dalam bahasa Arab Da'ul Muluk, penyakit raja-raja. Betul tak Syekh? Betul Baik. Syekh kita daripada Iraq. Da'ul Muluk, penyakit raja-raja. Tapi penyakit gaul akhir zaman tawaduk, sampai ke dia singgah menziarahi orang susah. Tawaduk dia. Baik. Asalnya penyakit raja-raja, penyakit orang-orang senang. Dia makan sedap kan? Kita daging pun orang fakir miskin tak boleh makan kau bagau je. Pitih pun rasanya lebih manfaat lagi untuk orang miskin. Dia atas dasar dia, atas alasan lebih sesuai dengan maqasid syariah dan lebih bermanfaat. Tu alasan dia. Orang hak yang dengar bunyi kata maqasid syariah, benda pula hebat bunyi maqasid syariah ni. Nampak betul alasan ni, nampak betul sungguh alasan ni.
Okey, segelintir masyarakat mencadangkan agar ibadat korban digantikan dengan pemberian wang tunai kerana dianggap lebih sesuai dengan maqasid syariah dan lebih bermanfaat kepada golongan memerlukan. Namun, pandangan seperti ini sebenarnya tersasar daripada kehendak syarak. Oh, nampak? Comel dah. Sebab alasan tu maqasid syariah. Oh, dia dak mengaji bab maqasid syariah. Amba mengaji bab maqasid syariah sebab mendatangkan cadangan yang seperti ini. Tu dia. Kita kita tak tahu benda maqasid syariah, dengar gitu je. Jadi betul tak alasan ini? Alasan ini sebenarnya adalah tersasar daripada kehendak syarak. Sebab dia Amba datangkan alasan kerana ibadat korban adalah syiar Islam. Ibadat korban syiar Islam yang telah ditetapkan bentuk dan kaifiatnya. Syiar Islam, bentuk dan kaifiatnya telah ditetapkan oleh syarak, iaitu dengan melakukan penyembelihan haiwan tertentu pada waktu yang ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menukar ibadat korban kepada pemberian wang walaupun atas nama maslahah, ia tidak memenuhi maksud. Ini baru betul maksud maqasid syariah. Tidak memenuhi maksud pensyariatan sebenar bagi ibadat korban itu sendiri. Sebab dia tambahan pula. Bertambah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa melaksanakan ibadat korban pada setiap tahun. Setiap tahun Rasulullah melaksanakan ibadat korban. Tadi kita baca dah hadis Rasulullah membuat korban, bukan. Kita dah baca lagi hadis. Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, selama Rasulullah berada di Madinah 10 tahun, setiap tahun Rasulullah buat korban. Kata Abdullah bin Umar. Baik. Tambahan, Rasulullah sentiasa melaksanakan ibadat korban setiap tahun, walaupun terdapat ramai fakir miskin di Madinah. Di Madinah ramai fakir miskin. Mana bukti ramai fakir miskin? Amba datangkan dalil. Di sana ada hadis Rasulullah larang sahabat simpang daging korban lebih dari 3 hari. Rasulullah larang pada awal Islam. Sebab dia Rasulullah larang? Kerana di sana ada dafah. Dafah ni adalah orang Arab pendalaman yang susah mari ke Madinah pada hari raya. Pakat simpang mereka tak ada bahagian orang ni. Jadi ada orang susah? Ada orang susah. Rasul buat ada korban? Rasul buat korban. Baik. Jadi menunjukkan bahawa ibadat korban, kita walaupun terdapat fakir miskin di Madinah, ini menunjukkan bahawa ibadat korban bukan sekadar memberi bantuan, bukan. Ya, daripada ibadat korban kita ambil daging, kita bagi pada fakir miskin. Tapi kena faham, ibadat korban bukan sekadar memberi bantuan, tetapi ibadat tersendiri yang tidak boleh diganti dengan wang. Tak boleh nak diganti dengan benda lain. Sama seperti solat tidak boleh diganti dengan zikir. Solat adakah boleh diganti dengan zikir? Tak boleh. Ada sebahagian daripada ajaran sesat di tempat kita. Di Terengganu ada, di Kelantan ada, boleh dikatakan ada di mata Malaysia. Ajaran hakikat, hak sesat. Semayang pakai niat. Semayang pakai niat. Alasan dia, dia kata sebenarnya roh semayang tu dia, hakikat semayang tu dia. Hakikat semayang ingat kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat semayang. Dia baca ayat Quran pula. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, aqimis salata li dhikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepada aku. Ramai mana orang solat tu? Luar je. Tak ada hakikat solat, tak ada sebab nak ingat Tuhan. Dok khusyuk solat. Tak dia cakap. Jadi kita apabila kita ambil hakikat tu tak apa dah, luar orang dah buat pun tak apa dah. Sampai bunyi orang bab, duduk kejap, ingat dah Tuhan. Baik, selesai dah solat. Solat tak boleh gitu. Solat dia kaifiat, cara dia telah ditetapkan oleh syarak. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mungkin solat sebagaimana mu tengok aku solat. Adakah solat boleh ditukarkan dengan zikir? Tak boleh. Begitu juga walaupun solat itu, solat dalam solat ada zikir, tapi solat tidak boleh ditukarkan dengan zikir. Begitu juga korban, walaupun dalam korban ada sedekah, sumbangan, pemberian kita akan beri kepada orang lain, tapi tidak boleh ditukarkan dengan semata-mata pemberian. Baik. Atau zakat tidak boleh diganti dengan sumbangan biasa. Zakat tak boleh nak ganti dengan sumbangan biasa. Yang membezakan sumbangan biasa dengan zakat adalah niat. Ini adalah sedekah yang wajib atas aku. Kita tak niat sedekah yang wajib, kita bagi lagu tu tak jadi zakat. Baik. Lepas tu apa buat cadangan. Tadi kita datangkan alasan tu sebenarnya. Lepas tu kata cadangan. Awak nak buat juga boleh, ada masalah. Gini buat cadangan sikit. Cadangan pendekatan terbaik. Saya cadanglah.
Pendekatan terbaik bagi seorang yang ingin membantu golongan susah dengan wang tunai pada musim korban, musim korban yang nak bantu dengan wang orang hak susah, ialah menyalurkan bantuan berbentuk wang tunai pada bulan-bulan lain. Bulan lain awak bagi wang tunai, dan pada bulan korban awak bagi wang tunai tanpa mengabaikan ibadat korban pada bulan korban. Tapi jangan abaikan ibadat korban sebab awak berkemampuan. Itu adalah syiar agama Islam. Gabungan antara pelaksanaan ibadat korban dan pemberian bantuan kewangan merupakan pendekatan yang lebih sempurna kerana ia mengekalkan syiar Islam dan sunnah Rasulullah. Mengekalkan syiar Islam, sunnah Rasulullah di samping memenuhi keperluan asas bagi golongan yang memerlukan. Lepas tu yang buat cadangan kedua, antara pilihan lain ialah melaksanakan ibadat korban di tempat yang lebih memerlukan, kemudian mengagihkan daging korban di kawasan tersebut. Mana tempat yang lebih memerlukan? Awak korban dah. Contoh di luar negara yang kata orang susah, awak korban. Lepas tu awak agihkan daging korban. Apabila boleh kepada di daging korban, pensyariatan ibadat korban terlaksana. Kemudian nak ambil daging korban nak jual, dibolehkan, tak ada masalah sebab orang fakir miskin dia memiliki daging tersebut, dia boleh jual. Okey, selesai. Baik. Kemudian situasi yang mewajibkan ibadat korban. Tadi kita kata ibadat korban sunat, lepas tu kita bincang pula situasi yang mewajibkan kita buat korban. Jadi kita berbaki nak sampai pukul 11 ni dalam 5 minit lagi kita buka soalan lah. Abang terlajak dah, mengingat 10 minit tapi terlajak dah. Okey, kita buka soalan sekejap dalam. Okey, sila. Okey, baik. Kita dak bahas apa lagi bab meleh tapi tanya bab meleh kau. Gane. Dia kata ada setengah tempat tu masa meleh tu dia takbir raya ramai-ramai. Apakah hukum? Gitu kan soalannya. Okey, gini. Hamba jawab cara mudah untuk jawab. Yang pertama sekali, yang dituntut bertakbir secara khusus adalah penyembelih. Sebab Rasulullah wa yusammi wa yukabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah dan Rasulullah bertakbir. Penyembelih sunat bertakbir. Baik. Manakala orang yang lain saat itu, adakah dituntut secara khusus untuk mereka bertakbir? Baik. Jawapannya tidak ada dalil yang menuntut mereka bertakbir secara khusus. Tak ada. Cuma kalau mereka nak takbir kerana mereka nak dapat ganjaran pahala takbir, sebab melihat kepada ada tuntutan secara umum bertakbir, itu tak ada masalah. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika ada sekumpulan orang susah mari jumpa dengan Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur, sebagian sahabat mari jumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah, orang kaya sedang bawa ganjaran pahala yang banyak. Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka sembahyang sebagaimana kami solat, sama-sama pahala solat boleh, puasa sama-sama pahala puasa boleh, tapi mereka mampu bersedekah dengan harta mereka yang lebih, kami tidak mampu bersedekah. Kata Rasulullah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Ta'ala telah menjadi bagi kamu apa yang kamu mampu bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah wa bikulli takbiratin sadaqah, sesungguhnya dengan setiap ucapan subhanallah dikira sedekah, ucapan Allahu Akbar dikira sedekah. Kalau dia bertakbir kerana melihat kepada, memang bertakbir adalah satu amalan yang dituntut secara umum atau tidak menjadi masalah. Tapi kalau bertakbir dengan beralasan ada tuntutan yang khusus, maka sebenarnya di situ bermasalah. Jadi kesimpulan tuntutan bertakbir kepada penyembelih manakala orang yang hadir secara umumnya tidak ada tuntutan yang khusus. Tetapi ada juga apa yang disebut oleh ulama fiqh, sunat kita bertakbir dan menyebut nama Allah apabila kita melihat bahimatul an'am. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka itu menyebut nama Allah di atas binatang al-an'am yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Cuma biasanya bukan masa tengok, lepas nak tengok, nak meleh lele, baru dia bertakbir tu kan. Situlah. Jadi gitulah hamba nak ceritanya, tidak ada tuntutan yang khusus. Tidak ada tuntutan yang khusus. Wallahu a'lam. Okey, kita ambil satu soalan lagi lah. Satu soalan yang comel. Bagi orang yang berkemampuan, patut orang kaya, berapa ekor dia buat korban? Boleh buat korban? Jawapannya, dia tidak ada penetapan berapa ekor kita boleh buat korban. Tapi jangan ada mubahah, jangan ada berbangga-bangga. Ada sebahagian daripada sahabat dia kata lagu mana?
Ada hadis, ada nukilkan hadis, dia kata dulu kami di zaman Rasulullah satu keluarga seekor je, tapi dia ni tengok orang buat lebih daripada seekor sebab berbangga-bangga. Baik, nak buat ramai pun tak ada masalah, tapi bukanlah tujuan untuk berbangga-bangga. Bahkan Nabi SAW pernah buat korban pada satu tahun tu sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Dan Rasul sembelih dengan tangan Rasul sendiri sebanyak 63 ekor unta sesuai dengan umur baginda Nabi SAW, manakala yang berbaki diserahkan penyembelihan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. 100 ekor unta, banyak buat banyak boleh, tapi bukan kerana dia berbangga-bangga. Baik, jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk sedekah kepada fakir miskin, itu tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Jadi kita rasa untuk sesi pertama kita berhenti di sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Kita lihat sekejap. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam.